kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik, alhamdulillah kita dah masuk pun bab minggu lepas, bab tawaf. Perjalanan kita kan minggu lepas daripada Singapura, kita dah tahu apa nak buat semua tak? Okey, saya ulang lagi sikit balik. Dari Singapura kita nak buat pakai baju separuh ihram, tapi sebelum tu dah mandi sunat ihram dulu. Mandi sunat ihram sama ada yang pergi haji ataupun pergi umrah sama.
Nak buat haji tamattu ke, haji kiran ke, haji ifrat pun sama macam umrah juga. Okey, di pelainan nanti berlainan ni nanti saya terangkan kat mana kat tempat dia punya lain tentang haji dengan umrah. Jangan confuse dulu. Siapa yang pergi haji, pergi umrah, buat macam ni dulu. Mandi sunat ihram dari rumah, sebab kita ni perjalanan yang direct pergi Mekah. Kalau perjalanan pergi Madinah lain, dia tak payah pakai baju separuh ihram. Nanti dekat Madinah baru dia start pakai dia punya baju separuh ihram dia. Okey, ini dari Singapura direct pergi Mekah. Kat rumah dah lepas mandi sunat ihram, pakai kain ihram, dah solat zuhur, boleh jamakkan tamam. Tamam maknanya zuhur dan asar. Lepas tu boleh juga nak buat solat sunat musafir 2 rakaat. Baru keluar. Kalau jumpa kat airport, taruhlah pukul 3 taruh. Okey, pukul 3 kat airport, lepas tu kita dibaca akan terbang pukul 5. Pukul 4 suku dah masuk, pukul 5 dah nak flight. Nanti dekat kapal terbang, dia ada satu tempat mikat, tempat kita jatuhkan niat, nama dia Ya Lam. Dekat situ baru kita buka kita punya baju separuh ihram, kena pakai ihram sepenuhnya. Yang perempuan siapa yang pakai glove kena buka glove, siapa yang pakai tutup muka tu kan kena buka juga. Tutup muka tak boleh. Di mana 2 telapak tangan dengan muka tak boleh tutup. Selebihnya semua macam biasa, pakai baju biasa. Yang lelaki semua pakaian yang berjahit tak boleh, termasuk seluar dalam, songkok, t-shirt semua tak boleh, kena buka. Songkok pun kena buka. Baru kita jatuhkan niat. Kena buka dulu baru jatuhkan niat. Jangan jatuhkan niat dulu baru buka. Buka dulu, jatuhkan. Soon after jatuhkan niat, pantang larang ihram dah start. Dah tak boleh buat ni, tak boleh buat tu yang kita bilang pantang larang ihram tak? Minyak wangi tak boleh pakai, cabut rambut, potong kuku ni semua tak boleh. Semua boleh nanti lepas tahlul. Okey. Sampai dekat Jeddah Airport, macam biasa kita turun dalam keadaan ihram juga, masuk dekat dia punya immigration, clear luggage, kita naik bas. Sebelum naik bas kita boleh solat jamak dan kasar. Yang ini boleh kasar sebab dah sampai Jeddah. Kita boleh jamak dan kasar, solat maghrib dengan isyak. Okey, naik bas sampai dekat Mekah. Yang pergi mana? Yang pergi umrah naik bas pergi Mekah. Yang pergi haji naik bas, tapi naik bas pergi Shisha apartment. Pergi apartment dulu. Yang pergi haji duduk kat Shisha, yang pergi umrah duduk kat hotel Mekah dulu. Nanti dekat sana pegawai akan ambil kunci ni semua, kunci bilik masing-masing. Diorang kasih kita masuk bilik dalam setengah jam gitu. Siapa nak bayar kecil ke, bayar besar ke, cuci muka ke apa boleh. Tapi jangan cuci dengan air dengan sabun yang berbau wangi. Sabun wangi-wangi tak boleh. Sebab awak dalam keadaan ihram ni. Nak kena ingat kita dalam keadaan ihram. Ya tak boleh pakai yang wangi. Buang yang besar, apa semua dah habis. Okey, turun balik. Tunggu dekat hotel pe lobby yang pergi umrah. Yang si Shisha ni tunggu Shisha pe lobby juga. Okey, lepas tu nanti jumpa nanti. Naik bas sama-sama. Yang hotel dekat ni Mekah ni diorang jalan kaki lah. Yang Shisha naik bas pergi Mekah. Kita kena buat umrah dulu. Untuk yang haji tamattu. Kalau haji ifrat dia bukan tawaf umrah, dia tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Okey, saya balik pada yang niat tadi. Niat dekat pesawat ni, siapa pergi haji tamattu, siapa pergi umrah, jatuhkan niat umrah. Jatuhkan niat umrah. Sebab tamattu nak kena buat umrah dulu. Tapi siapa buat haji ifrat dengan haji kiran, dia kena jatuhkan niat haji dekat Ya Lam. Ni nak kena faham. Sebab tu kita nak pergi haji, kita kena tahu kita ni nak buat haji apa, tamattu ke ifrat. Kalau kita tahu ifrat, jatuhkan niat haji. Kita tahu tamattu, jatuhkan niat umrah. Yang umrah memang niat umrah. Okey, lepas tu kita dah masuk kat Mekah nanti, kita dah buat tawaf. Saya dah bilang kemarin, bila nak bertawaf, dia ada 2 jenis tawaf. Siapa yang buat haji ifrat dengan haji kiran, dia pergi tawaf tu tawaf kudu, tawaf selamat datang. Siapa yang buat haji tamattu dengan umrah, dia pergi tawaf umrah. Sebab haji tamattu kena buat umrah dulu. Umrah dah habis, baru kita buat sa'i pula. Okey, yang sa'i ni, siapa buat umrah, sa'i umrah. Siapa buat haji tamattu pun sa'i tamattu juga. Sa'i umrah juga. Okey, siapa yang buat haji ifrat, dia dah habis tawaf kudum, dia tak nak buat sa'i pun boleh. Nanti dia ada buat DP tawaf haji, dia boleh buat sa'i sekali. Tapi ada yang nak buat pun boleh.
Dia buat, nanti bila dia 10 hari bulan Zulhijjah dia datang balik Mekah, dia buat tawaf haji. Lepas tawaf haji dia tak payah buat sa'i haji lagi, sebab dia dah buat lepas tawaf qudum. Confuse tak ni? Haji boleh main? Awak nak buat apa main? Tamatuk tamatuk ni okey, tak ada masalah. Dia selalu orang yang confuse ni buat ifrat. Kemudian nak buat apa? Tamatuk. Yelah, awak agak-agak awak nak buat masa satu, mana senang. Ramli awak nak kena buat masa satu. Nanti saya terangkan kenapa saya tak advise buat tamat. Bukan saya tak nak advise, Nabi pun buat tamatuk. Nanti awak tengok dia time duration dia panjang pakai ihram. Okey, kalau semua haji tamatuk, maknanya diorang buat tawaf pun tawaf umrah juga. Okey, kita buat tawaf umrah senang macam ni. Pertama kita kena tahu juga tahu cara-cara syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat sa'i pula. Okey, tawaf umrah dah habis. Kita dah minum, dah solat kat belakang makam Ibrahim, dah doa, dah apa semua. Kita jalan pergi tempat sa'i. Tempat sa'i ni kita akan jalan, ada air zam-zam, kita duduk sekejap, berhenti minum air zam-zam, baru kita sambung jalan. Pergi kat mana? Pergi kat Bukit Safar. Sebab sa'i kena bermula dari Bukit Safar ke Bukit Marwah. Dia bukan start daripada Bukit Marwah, start daripada Safar, tapi berakhir dekat Marwah. Kita kena jalan 7 perjalanan. Satu kali perjalanan, Safar Marwah dah kena satu. Dia bukan satu pergi Safar Marwah, lepas tu balik Marwah balik, Safar balik, satu bukan. Ini dah kena satu. Sini 2, sini 3, sampai 7 kali. Okey. Sa'i ni dia ada syarat sa'i, ada sunat-sunat sa'i. Sa'i kalau tawaf ada sunat tawaf, tawaf sunat. Tapi sa'i tak ada sunat. Sa'i saja. Untuk ibadah haji ataupun umrah sa'i, dia tak ada sa'i sunat, tak ada. Tapi dalam sa'i tu dia ada amalan-amalan sunat. Nanti saya tunjuk. Jangan confuse buat ni dulu. Kalau tawaf ada tawaf sunat. Awak datang masjid, masuk awal sikit, awak boleh tawaf sunat dulu kan. Lepas tu duduk solat dan sebagainya kan. Okey, yang ni saya bilang sunat-sunat dia saja Nanti saya terangkan. Okey, yang ni tempat-tempat dia. Kita dah tawaf kawasan Kaabah ni kan. Lepas tu kita akan keluar. Biasanya di tempat kita makam Ibrahim kita keluar. Kita akan jalan pergi sini. Dan dalam perjalanan ni tempat air zam-zam banyak sini. Kita boleh minum dulu air zam-zam. Okey, kita akan start dari Safar, jalan sampai Marwah 1 kali. Marwah ni pergi balik Safar 2 kali. Lepas tu 3, 4, 5, 6, 7. Kena pastikan waktu tahlul dekat Marwah. Kalau awak rasa awak 7, awak nak tahlul dekat Safar, mana biar awak pergi counting dah salah. Dia tak boleh dekat Safar, mesti nak kat Marwah. Jadi perjalanan. Okey, ini tempat dia, starting point dia. Bukit Safar. Ini yang tingkat 1 ke. Ini tingkat 2 ke tempat sa'i. Dia atas. Dia ada sekarang ada lagi satu basement, 3 tingkat dah sekarang. Okey, asal dia Bukit Safar yang color coklat ni, bukan yang putih. Putih ni batu marble, bukan zaman Nabi. Tak. Zaman yang Siti Hajar tu jalan dari Bukit Safar ke Marwah yang color coklat. Tapi pasal dia tutup sekarang, tak boleh naik lagi. Dulu diorang naik atas, orang panjang duduk, tak turunnya susah orang naik atas. Okey, tapi tak apa. Asalkan awak dah boleh dapat naik kawasan sini, awak dah declare di atas kawasan Bukit Safar. Nanti dari sini baru kita mulakan kita punya tawaf. Ni kat atas dia tulis sini As-Safa start. Jadi ini bermula dari sini. Dia ada depan border dia tak? Untuk yang kerusi roda, dia tak campur. Dia ada depan laluan tengah. Ini Safar pergi Marwah, Marwah pergi Safar, dia ada one way punya ni. Untuk yang jalan kaki, yang sini Safar ke Marwah, yang sana pergi Marwah ke Safar. Dia beri gambaran apa Yang tengah-tengah apa kita tak dibenarkan jalan. Itu untuk kalau kita tolak orang yang kursi roda boleh. Dia khusus untuk wheelchair. Kalau orang jalan dengan wheelchair selalu bahaya. Sebab kadang-kadang wheelchair terlanggar kaki kita. Saya biasa tengok orang kena langgar kaki wheelchair sampai berdarah. Luka lah, luka. Okey, ini dekat atas Bukit Marwah. Marwah dia tak tutup. Dia tak tutup pasal bukit dia tak tinggi. Yang color coklat ni is the original bukit.
Bukan yang color putih. Putih ni batu marble. Ini semua bahasa kerajaan Saudi dah renovate kan, dia buat marble. Tapi nak ikutkan dia punya bukit yang original dia, color coklat. Kalau dapat sampai kat Bukit Marwah, pijak atas bukit ni, kaki kita make sure kita ada kat kawasan yang color coklat ni. Lepas tu menghadap kat Kaabah, kita berdoa. Nanti ada doa-doa dalam buku semua ada. Baca doa. Sebab ini pun antara tempat-tempat mustajab doa, di atas Bukit Safar dengan Bukit Marwah. Dan satu lagi tempat mustajab doa, antara Safar dengan Marwah, dia ada 2 tiang lampu hijau di kawasan. Itu pun tempat mustajab doa juga. Dia macam ni. Okey, ini Safar, ini Marwah kan. Dalam perjalanan dia, kat tengah-tengah dia ada tempat dia taruh tiang lampu hijau. So antara ni 2 pun tempat mustajab doa juga. Biasanya kawasan yang antara 2 lampu hijau ni untuk jemaah lelaki saja disunatkan untuk berlari-lari anak. Dia bagi ramal. Ramal ni makna lari anak. Tak payah laju, syarat je. Rabbirfir warham. Dia bacaan semua. Yang perempuan boleh ikut, perempuan jalan je ikut. Relax je. Itu pun tempat mustajab doa. Atas Bukit Safar, antara 2 lampu hijau sama Bukit Marwah. 3 tempat ni kawasan sa'i. Sejarah sa'i kita tahu adalah sejarah daripada Siti Hajar. Waktu dia mencari-cari air kan, untuk anak dia yang bernama Nabi Ismail AS. Okey. Ini lampu hijau yang saya cakap ni. Ini dekat atas tingkat 2. Ini yang underground ni. So bila awak pass by kawasan ini antara lampu hijau sampai yang hitam ni. So this is the angle of lampu hijau di kawasan. Yang kat sini yang saya bilang lari anak tu. Yang ini kat bawah lampu hijau, underground ni. Underground ni baru juga dalam 3-4 tahun lepas dia baru buat. Tapi boleh juga kalau nak sesai orang, kalau ramai kat atas, nak sa'i bawah pun boleh, atau nak naik atas yang tingkat 3 pun boleh. Sa'i atas bawah sama jarak. Jarak dia sama. Cuma tawaf saja. Kalau awak naik tingkat 2 lagi besar daripada tingkat 1 daripada jarak tawaf. Naik tingkat 3 lagi besar, dia lagi jauh. Sa'i tak kisah awak naik tingkat bawah basement dia ke, tingkat 1 ke tingkat 2 pun sama, dia punya jarak, distance dia sama juga. Okey, ini cara nak buat. Sekiranya bersa'i di tempat bawah tanah, jemaah perlu berhati-hati kerana sepadan akhir di bawah tanah benar-benar hampir dengan dinding kaca Bukit Marwah. Maknanya kalau boleh sa'i kat bawah ni sampai kat penghujung dia punya dinding. Dia kalau tak penghujung, awak kat bawah sini kan, sini maknanya awak belum sampai kat bawah, kat atas bukit dia lagi. Dia kawasan bukit dia begini kan. So biar sampai penghujung dinding ni. Bermakna kita berada di atas Bukit Safar. Sebab dia punya tempat mustajab doa di atas Bukit Safar dan Marwah, bukan di bawah Bukit Safar dan Marwah. Kalau awak kat jauh sikit, maknanya awak di bawah kawasan bukit. Kita nak sampai atas kawasan bukit. Oleh kerana dia dah letak dinding ni, kalau boleh dekatkan dengan dinding. Okey, syarat dia dulu kita ambil. Syarat-syarat sa'i, pertama dilakukan selepas tawaf. Tak kira tawaf umrah ke, tawaf haji ke, mesti nak lakukan selepas tawaf. Okey, kalau kita datang, orang tengah ramai tawaf, kita nak buat, kita sa'i dululah. Lepas tu baru kita tawaf. Tak boleh. Dia tawaf dulu baru sa'i. Kecuali haji ifrat yang tadi tu dia pasal dia buat tawaf kudum. Okey, lepas tu bermula di Bukit Safar dan berakhir di Bukit Marwah. Kita tak boleh start daripada Marwah, kena start daripada Safar dulu. Ini syarat dia. Cukup 7 kali dengan yakin. Maknanya kita dah yakin dah 7 kali. Dikira 1 kali daripada Bukit Safar ke Bukit Marwah dan 1 kali daripada Bukit Marwah ke Safar. Yang saya bilang tadi kan, Safar pergi Marwah sekali. Ini 2 kali. Awak nak kena yakin dah 7 kali baru awak boleh tahlul. Kalau awak tak yakin ni, ini 4 ke 5 5 ke 6 mana awak boleh yakin, tak boleh. Kalau tak yakin 4 ke 5, ambil yang 4. Tapi yang penting awak pastikan awak punya tahlul dekat Marwah. Kita kena ambil yang kurang kalau awak tak yakin. Kalau awak yakin walaupun 5 pusingan, tapi awak dah yakin 7, kalau yakin tau. Awak dah kena habis. Tapi awak dah 7, awak tak yakin, awak rasa baru 5 ni awak kena buat sampai 7.
Macam kita solat, 3 ke 4 rakaat, kita tak yakin, kita kena ambil yang kurang, ambil yang 3. Lepas tu awak habiskan 4 rakaat. Sekali awak dah habis, orang cakap, ya asal buat 5. Tak apa, yang penting awak yakin. Jangan awak ingatkan dah 4, tapi awak tak yakin, rupanya 3 pula. Nanti kena tambah lagi satu rakaat. Kita kena ambil pada apa yang kita yakin. Okey, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safar dan kaki Bukit Marwah. Lihat papan tanda. Dia ada tempat tulis tadi kan, tempat dia punya papan tanda kan. Okey, hendaklah sa'i di Baitul Wadi. Baitul Wadi tempat yang termaklum. Maknanya tempat yang dah disediakan, itu dia panggil Baitul Wadi. Dia tak nak kat luar kawasan masjid awak sa'i, tak boleh. Mesti nak dalam tu. Mengekalkan niat sa'i. Sepanjang perjalanan kita ni, kita kena kekalkan kita sedang bersa'i. Yang dia bilang Batnul Wadi ni, Batnul Wadi ni macam ni. Awak kena sa'i dalam kawasan sini, bukan kat luar sini. Ini bukan Baitul Wadi. Okey, perhatian, tengok tentang dia punya. Tidak ada ibadah sunat sa'i, tak ada. Tawaf sunat ada, sunat tawaf ada, tapi sunat sa'i tak ada. Kedua, kawasan tempat laluan pengguna kursi roda membuat pusingan patah balik di kaki Bukit Safar dan Marwah telah dikira sampai ke kaki bukit tersebut, tidak semestinya memanjat ke kawasan tinggi. Okey, kursi roda dibenarkan tak sampai ke atas, sebab memang tak boleh jalan. Susah nak naik atas bukit tu. Kalau yang tolak tu kan, orang besar-besar pada memberat juga, tak tolak. Biasanya dia U-turn je lah kursi roda kat situ Okey, jemaah yang berhenti untuk minum air zam-zam ketika sa'i disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang undur dari tempat berhenti sebelum memulakan sambungan sa'i. Maknanya apa? Kita tengah sa'i ni, okey, dalam keadaan sa'i ni kita tak ada wudu pun kita boleh jalan terus. Kalau tawaf, kita kena back off, kena keluar, angkat wudu, sambung tawaf. Sa'i tak apa, kena jalan, awak terkentut lah, jalan je, boleh habiskan 7 pusingan. Nak? Okey, sa'i ni pula yang dia cakap ni, kadang-kadang kita nak minum air, sebab tepi dah air zam-zam. Awak nak awak bentuk yang minum siap boleh? Boleh. Awak boleh minum balik air zam-zam, lepas tu awak sambung balik perjalanan awak. Sambung tak payah kena kosong. Cuma yang ni dia bilang, kalau boleh awak berhenti kat sini, awak dah minum, kadang-kadang awak terlupa tahu. Tadi awak berhenti kat mana biar ambil belakang sikit tak, untuk cover balik di perjalanan. Kalau awak agak-agak sekali awak tak yakin nak pergi ke depan, maknanya antara sini dengan sini awak belum sa'i lagi, sebab awak dah withdraw kat situ. Biar belakang sikit. Okey, tidak ada niat iktikaf solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i, kerana bukan haid. Wanita haid boleh berada di kawasan sa'i. Maknanya dekat sa'i ni awak tak ada niat iktikaf. Nak solat boleh, tapi tak ada niat iktikaf. Macam kita solat kat masjid kan, masjid ada tempat-tempat iktikaf. Kalau Singapura punya masjid nak tahu tempat iktikaf dia kat mana, tempat kita nak duduk niat iktikaf dia. Singapura ni dia taruh kapet. Kawasan solat, dewan solat yang ada kapet tu, itu diiktiraf sebagai tempat iktikaf. Mana-mana masjid bila dia lebih open ceremony, mufti akan datang merasmikan tempat iktikaf. Luar pada tempat kapet tu yang kat batu, macam Masjid An-Nur kan, yang kat batu luar tu, itu kan tempat iktikaf. Mana boleh duduk situ. Kalau ada perempuan yang haid ke uzur kan, nak dengar ceramah, dia boleh duduk kat luar tu, boleh, tak ada masalah. Yang tak dibenarkan dalam kawasan kapet tu. Lepas tu kat mana-mana masjid yang kat batu kadang-kadang dia taruh TV screen kan, atau projektor, boleh dengar ceramah kat luar tu, tak ada masalah. Jadi tempat sa'i ni asal dia bukan kawasan masjid juga. Dia pun di luar kawasan masjid, dia bukan tempat iktikaf. Cuma sekarang dia dah buat bumbung macam dalam kawasan masjid. Okay, jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan dan pengakhiran di Safar dan Marwah jika sa'i di bawah tanah. Pasal bawah tanah ni kita tak nampak dia punya batu bukit tu, jadi kita agak-agak dia kan. Paling safe pergi sampai kat hujung dia punya tembok, ada tembok dah, itu dah sampai penghujung. Jangan agak-agak tapi tak sampai hujung, tak boleh juga. Okey, sunat-sunat dalam sa'i. Sa'i sunat tak ada, tapi ni ada benda-benda yang sunat dapat pahala kalau kita buat dalam sa'i. Dalam keadaan sa'i tu,
Pertama, dalam keadaan berwuduk. Dia sunat, dapat pahala. Sebab sunat buat dapat pahala. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Tapi kalau awak tak ada wuduk boleh sa'i tak? Boleh. Dosa tak? Tak dosa pun. Itu beza dia kan. Kalau ada wuduk lagi bagus. Macam kita baca Quran kan? Banyak orang takut tak ada wuduk asal tak boleh baca. Tak ada. Quran boleh baca kalau tak ada wuduk. Yang hadas besar yang tak boleh. Kita tak ada wuduk boleh baca Quran. Tapi kalau awak ada lagi bagus. Pahala baca Quran dengan keadaan berwuduk berbeza dengan orang yang baca Quran tak ada wuduk. Tapi dua-dua boleh baca. Sama juga sa'i. Sa'i kalau awak dalam keadaan berwuduk, awak ada lagi ekstra pahala sunat. Sunat menjaga wuduk. Okey, kedua, menuju ke tempat sa'i melalui pintu safar. Nak pergi kat sa'i ni melalui pintu safar, dia panggil babul safar. Babul safar ni tempat-tempat pintu dia. Okey, berjalan kaki. Waktu sa'i tu disunatkan jalan kaki, tak perlu lari-lari. Jalan kaki saja, kecuali waktu ramal nanti ya. Dan disunat juga sepanjang perjalanan tu banyakkan membaca doa. Doa dia macam saya kata tadi, apa yang ada dalam buku awak nak baca boleh, nak baca Melayu dia boleh, awak nak baca doa awak sendiri pun boleh. Tak kira apa jenis doa, yang penting perbanyakkan berdoa. Okey, seterusnya dia kena lakukan cara muwalat. Muwalat ni kena berturut-turut. Jangan awak dah pergi sa'i, lepas tu awak balik dulu ke hotel, nak makan, nak apa, datang balik sambung lagi 2 round kan. Itu tak berturut-turut. Sekali jalan turut sampai habiskan 7 pusingan dia. Okey, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki saja. Disunatkan untuk lelaki saja naik. Tapi kalau perempuan boleh naik dia tak apa. Naik Bukit Safa kan. Menghadap ke arah Kaabah dan kiblat sambil bertakbir. Biasanya kita akan sampai ke atas bukit tu, kita menghadap ke arah, nampak Kaabah dari situ. Kalau yang tingkat 2, tingkat basement tak nampak. Tapi kita dapat agak-agak lah Kaabah kat mana kan. Kita kena bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun dikira sunat. Lepas tu melakukan ramal. Ramal yang berlari-lari anak. Untuk lelaki saja apabila sampai di kawasan lampu hijau. Yang tadi saya bilang tu, antara 2 lampu hijau. Itu saja untuk lelaki kena buat. Yang perempuan tak payah berlari anak, ikut je jalan. Yang lelaki pun lari anak syarat je. Macam jogging itu syarat. Dia bukan lari laju tak ada. Okey, ini perjalanan dia. Safar pergi Marwah dikira 1 perjalanan. Marwah ke Safar 2, patah balik 3, batu 4, 5, 6, 7. Awak kena pastikan awak dah sampai dekat Marwah yang ke-7. Jadi kalau awak tahlul, awak kena pastikan awak bertahlul dekat Marwah. Itu cara dia. Boleh Okey, ini tempat start dia. Dan dimulai dengan doa. Sebelum sa'i, nanti kita akan baca doa ramai-ramai, baru kita mula baca sa'i. Dan lepas doa baru kita mulakan perjalanan. Okey, doa atas Bukit Safar ketika menghadap kiblat. Ini doa dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, ala ma hadana. Nanti semua ikut. Ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma, walhamdulillahi ala ma, aulana, aulana. Cara dia baca memang gitu. Semua mutawaf akan baca sikit-sikit, awak ikut je. Kalau siapa ikut saya pun itu juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Awak ikut je gitu. Ni doa. Tak nak baca doa ni, tak nak ikut mutawif, boleh awak baca doa sendiri Melayu boleh. Ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar pun boleh. Dia tak ada masalah sebenarnya benda ni. Okey. Sa'i daripada perjalanan Safar pergi Marwah, perjalanan yang pertama pun sama juga. Kita akan jalan ramai-ramai, kita akan baca macam ni juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar nanti kan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lepas tu walhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi azim. Semua ikut gitu je, bacaan dia pelan-pelan je. Kecuali sampai di antara 2 lampu hijau, dia akan baca doa yang lain. Baru dia baca yang ni sambil lari-lari anak ni. Rabbil fir warham
kan? Nanti semua ikut Rabbil fir warham kan, wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Ini saja doa dia antara dua lampu hijau. Nanti Marwah pergi Safa pergi Marwah pun ada lampu hijau pun, ini juga doa dia. Dia dalam kawasan lampu hijau dia baca ni, Rabbil fir warham, itu je doa dia, sama ya, perjalanan sama. Okey, dah lepas pada lampu hijau baru baca doa ni, inna safa wal marwata min sya'airillah. Nanti semua ikut, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al baita aw itamara ramai-ramai ikut. Itu cara dia. Tak? Okey. Itu saja keadaan dia. Sampai dah habis perjalanan dia, samalah. Perjalanan dia sama juga. Sampai dah habis 7 perjalanan. Maknanya dah habis 7 ni, dah selesai. Kita dah boleh bertahlul. Ini penghujung dia. Doa di atas Bukit Marwah, selesai sa'i. Dah habis sa'i yang ke-7, kita naik atas Bukit Marwah yang nak tahlul, kita baca doa dulu. Madad Kaabah. Dan lepas berdoa, kita akan mula bertahlul. Dia macam ni. Lepas tu kita tahlul. Tahlul ni pula maknanya kita potong rambut sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Tapi dia lebih afdal untuk lelaki saja, cukup botak. Sebab kita tengok banyak orang tahlul botak kan. Untuk lelaki saja disunatkan, adapun dia lebih afdal, lebih baik botak. Tapi perempuan dia tak afdal. Sebab ada hadis yang mengatakan untuk lelaki, siapa yang cukup botak, sebanyak mana rambut kita gugur, sebanyak itu juga Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Mana Allah akan hapuskan dosa kita. Tapi untuk perempuan tak bermakna tak gugur rambut, tak botak, tak gugur dosa. InsyaAllah Allah akan gugurkan juga. Cuma dia syarat dia untuk lelaki saja. Okey, ini doa ketika bercukur. Waktu nak tahlul tu kita kena cukur. Lepas tu menanggalkan, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut di kepala menurut syarat. Sah rambut di kepala tidak kurang daripada 3 helai rambut. Syaratnya 3 helai sekurang-kurangnya. Untuk perempuan, kalau nak tahlul kena hati-hati. Selalunya dah gairah nak cepat buka tahlul kan, buka daripada tudung. Jangan buka tudung. Pasal rambut awak kalau orang lain nampak, makna aurat awak orang lain nampak. Perempuan yang bawa suami boleh masuk dalam tudung dia, potongkan pun boleh. Atau dia tak bawa suami, dia seorang, suruh jemaah yang perempuan yang dah tahlul potongkan dia pun boleh. Sekarang selalu pertanyaan, orang tanya saya, Ustaz, saya dah habis Ustaz, saya boleh tahlul ke ataupun orang lain tahlulkan saya? Kalau awak dah habis 7 pusingan, awak dah habis tahlul sendiri. Lepas tahlul sendiri, awak tahlul orang lain pun boleh. Sebab kalau saya tahlul, saya potong rambut, saya dah kena dam. Tak, dah habis 7 pusingan boleh. Dah habis 7 pusingan tawaf. Tapi kalau sebelum baru 5 awak nak tolong orang, tak boleh. Baru 6 pusingan awak nak tolong orang lain, tahlul tak boleh. Awak dah habis 7, awak boleh tolong orang, awak tolong orang. Itu cara tahlul untuk orang perempuan. Ada tak selesa nak buka tudung besar ni, dia nak balik hotel pun boleh. Tapi pastikan awak nak jalan balik hotel ni, awak masih dalam keadaan ihram. Sebab awak belum bertahlul. Dia bermula dari bertahlul baru habis pantang larang ihram. Nampak tak beza dia? Ini pula doa selepas bertahlul. Baca doa ni. Baca doa Melayu pun boleh. Doa saya tak berisau sangat sebab setiap mutawif akan baca dan kita akan ikut je dia baca. Lepas tu tanpa doa saya tak berapa risau. Dia akan baca ramai-ramai dan awak ikut. Kalau awak tak nak, awak ikut baca Melayu je pun boleh. Baca sendiri. Bermakna dah habis. Awak punya umrah dah habis. Lepas tu balik hotel balik. Yang Mekah. Yang si Shisha ni haji, balik Shisha balik. Itu saja dia plan ni. Okay, saya share dia punya video lah satu. Video macam mana cara orang buat umrah Ini contoh dia. Ini dari depan agak panjang sikit lah.
perkataan dia je lah. Dari depan dari depan. sama juga, Malaysia pun sama juga. Tak lagi masing-masing yang kembali kumpul di hotel atau di rumah. Yang akan duduk, melaksanakan kepada umat. Selain kalau itu undang-undang. Ini yang berat adalah ini gambar yang berat adalah
kan. Dapat duduk balik, turun balik ke bawah. Dia tak tahu. Dah kumpul, dia dah masuk ke dalam dia. Dah murah dia. Doa masuk menjadi haram. Kita akan berhenti depan kita berdiri dulu. Kita akan ada hotel yang dekat ya. Kalau gitu dia wajib dia. Orang itu dia wajib. Atau baca pun dia risau. Dengar dia lagi. Jangan lagi nak berhenti dia dengar. Kita akan menggunakan minyak tawar. Surat yang ke-36. Saya bilang surat September Yang ini macam biasa. Kita akan mulakan dengan niat pertama tawaf umrah. Lepas itu kita akan mulakan dengan melangkah kaki kanan daripada rukun Hajar Aswad sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim wa inna bagi kita merucut dan kita berjalan pada posisi yang pertama ini insya-Allah. Bagi lama-lama bertiga baca doa baca niat tawaf umrah. Nawaitu an atufa di hadzal baiti sab'ata aswadin awaqa al-umrati lillahi ta'ala. Mulakanlah langkah menawaf yang menempuh Hajar Aswad. Mulakan langkah kaki kanan dan kita mulai dengan beristilah dan bertujuh dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ingatkan apa kita lagi. Dia tak tahu. Macam ini dia baca dia. Assalamu Di sini dia baca dia. Sallallahu alaihi wasallam. Awak kamu lah awak sa'i pula. Allahu Akbar. Lepas sa'i pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Alama alana. Walhamdulillah. فهزم الأحزاب وحده. Sa'i lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi doa akan dapat. Hanya dasar sa'i. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallah. Al-Azim. Bihamdihi al-Karim.
Hijau ni. Yang masuk kawasan hijau dia. Kalau laju ni, kalau belakang laju mana ni? Kalau laju relax, salah. Tengah tawaf, kalau azan solat fardu boleh jalan lagi. Tapi yang ini bukan azan, ini tamat. Tamat semua kena sis. Kalau solat fardu dulu baru sambung lagi tawaf. Kalau solat ini sambung bagi sa'i. Solat fardu saja. Kalau solat tarawih tak apa. Kalau solat tarawih solat sunat. Solat fardu yang orang dulu awak tengah azan boleh jalan lagi tawaf, boleh jalan lagi sa'i. Bila dia masuk tamat saja, dah tak boleh. Sis. Dan lepas solat jemaah ayo sambung lagi. Ini kita tak solat jemaah. Berhenti solat dan dia nak jaga kita lah. Tapi sambung lagi. Sambung lagi. Sampai habis kita tanduk. Saya letak je lah Nanti dah doa dah bertanduk. Dah bertanduk dah doa lah. Bertanduk maknanya dah habis nak pergi umrah. Dah habis umrah, awak dah boleh balik ke tempat hotel yang baru. Tak? Ada kita akan balik. Tahlul, maknanya tahlul ni apa? Tahlul maknanya melepaskan diri daripada larangan yang tak. Maknanya awak dah tak ada larangan yang tak balik. Dah boleh pakai baju balik, dah boleh pakai rokok balik, kompat pakai dia, rokok pun dah boleh. Dia tak ada masalah lagi. Ini merupakan tahlul baru umrah saja. Yang jemaah haji dan jemaah umrah akan balik hotel ni balik. Balik hotel ni balik. Jangan duduk. Biasanya kalau balik kita buat apa? Kita berehat di hotel. Pasal biasanya kampung ni pun akan buat mana-mana dari Malaysia. Hari ni buat tawaf, besok rehat, lusa buat umrah dulu. Dia akan senang-senang hari ni hari tawaf, umrah, besok buat umrah. Nanti orang kami penat. Kemudian besok acara bebas, kita shopping berapa lepas. Nanti umrah kedua, sama juga macam kat Singapura kemarin. Awak kena mandi sunat ihram di hotel, yang mana haji ni dekat Shisha. Mandi sunat ihram, awak kena pakai balik kain ihram, nanti kita keluar dari tanah halal untuk pergi jarak nak untuk kan. Jarak nak saya kena ubah, jatuhkannya masuk balik sama juga lagi. Tawaf sa'i tanda lagi. Nanti berbusa nanti berehat lagi. Lepas tu pergi lagi umrah ketiga. Tengok ada kampung yang masuk Hudaybiyah, ada dekat kemarin nak pergi Taif lah. Okey, Taif. Tak buat pegang umrah 3 kali umrah. Kalau haji biasa buat 7 kali umrah. Nanti dia ada lagi umrah daripada Tanaim, umrah dari Hudaybiyah, umrah dari Tahun di banyak tempat. Kalau haji biasa 3 kali saja. Biasanya daripada Singapura 1, kedua jalan 6, ketiga sama ada Tanaim ataupun perjalanan biasanya Hudaybiyah ataupun Tahun. Tapi kalau tak nak ikut nak buat lah, awak nak buat 4 kali atau umrah pun boleh. 14 kali, bisa jadi yang transport. Tanaim paling dekat. Tak? Pergi kat Tanaim, kalau ada bertanya, awak masuk balik.
Dia bawa juga. Dia bilang awak dapat mana dia tuan dia. Dia nanti masjid itu nama dia Aisyah. Dan Nabi tak nak buat umrah itu, tapi Aisyah nak buat. Jadi Aisyah yang mengatakan waktu dia ikut Nabi, pagi Mekah dia bujuk dia nak buat umrah. Ini dia dah bersih buat umrah, dia dah boleh buat. Jadi suruh abang dia nama Abdul Rahman yang dibuatkan. Abang Aisyah temankan Aisyah pergi kat tanah ini, jatuhkan niat kat sana untuk masuk pagi buat umrah. Jadi Aisyah ditemani oleh abang dia. Sebab kita kena pakai yang muslim juga. Orang kan nak pergi orang lain juga dengan orang muslim. Nanti suruh Aisyah ada di sini. Nanti tak teman dengan Aisyah. Sebab nanti dia dah sibuk. Nanti dia boleh lagi besok abang Aisyah dengan dia. Sebab tak langgar satu masjid yang boleh lagi Aisyah. Okay. Ini untuk yang haji. Tak? Nak duduk makan, relax. Macam ni lah makan dia nak makan muji style lah. Yang haji dia akan balik Shisha. Ada Shisha punya faham. Ini yang haji. Dia belum balik hotel lagi tau. Haji nanti lepas tu dia haji baru dia balik hotel. Ini Shisha punya faham. Haji. Umrah dia dah habis. Umrah dah habis. Sebab yang kedua, ketiga umrah dia ada haji. Sampai nanti waktu terakhir nanti, sebelum nak berangkat ke Madinah dan nanti tawaf punya tawaf wada. Itulah tak ada pakai ihram. Bagi biasa pun boleh tawaf wada, mana tawaf ke Madinah dan tawaf ke Madinah. Okey, yang ini saya putus untuk umrah tu suruh masuk haji. Maknanya haji tamattu dah buat umrah dah selamat. Nah, sekarang kita masuk ke haji. Jadi awak dengar je lah. Tapi yang budak orang umrah ni dengar je. Haji dan mobil. Jadi nak awak dapat sikit ini tentang haji. Bagaimana cara pelaksanaan pada haji. Haji ni dia dah habis dia umrah tadi. Kan? Dia balik berehat. Sementara menunggu pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau dia start dia punya pengikatan. Maknanya umrah tak ada masalah. Dia dah habis haji. Bila waktu kita jatuhkan niat haji bermula pada 1 Syawal, engkan from 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Okey, ini duration. Kat sini ada Zulkaidah. Bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sampai 10 bulan. Kalau awak pergi haji 1 bulan Syawal, maknanya dia ada Zulkaidah tau. Zulkaidah ni maknanya awak kena pakai ihram berapa lama tu. Syawal, Zulkaidah 8 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Kalau dalam keadaan ihram haji ifrad. Tapi biasanya Singaporean nak masuk 1 Syawal. Singaporean akan masuk paling lewat pun 1 hari bulan. 1 bulan Zulhijjah. Dia masuk Zulhijjah ni, dia tak boleh masuk lebih pada 7 dan tutup. 7 Zulhijjah, Alhamdulillah kasih masuk lagi. Satu tak masuk dalam orang minta 7 dan tak boleh masuk lagi. Kan? Lemur 7. Siapa yang buat haji tamattu 7 ni, 1 bulan kalau dia masuk, maknanya lambat-lambat lah kan. 2 bulan dah habis dia punya umrah, dia habis buka. 2 bulan dah tak ada. Kalau umrah tu tak ada. Nanti 8 hari bulan boleh pakai dulu. Pakai untuk haji lah. Tapi yang haji ifrad, dia cuma buat tawaf lagi, tawaf untuk saat ini haji dia tak boleh buka ihram. Daripada 2 ni sampai 8, sampai 9, sampai 10 lagi baru dia buka dan macam ni nak masuk. Sebab tu kalau nak buat ifrad boleh, awak kena jangkakan dalam 10 hari lah ada ihram. Itu sampai 10 dia awak dah tak ada. Kalau biasa, kalau tak biasa susah juga. Tak, 10 hari awak tidur dan tak ada ihram. Awak pagi nak mati, awak ingat kau yang makan sabun wangi. Jangan jadi. Tapi yang haji tamattu awak dah tak kisah pasal 1-2 ni awak dalam ihram, awak dah habis tandung tadi. Kan? Awak dah tak ihram lagi dah. Cuma tak ihram. Nanti 8 awak start pakai ihram lagi. Jadi awak dalam keadaan ihram tamattu 8, 9, 10. 3 hari awak dah ihram. Itu berat kasi tamattu. Cuma tamattu kena dah.
Sebab apa kena dam? Sebab awak jatuhkan niat dekat tanah haram, dekat tanah halal itu dia. Tanah tu yang memang terletak kat sini baru. Tapi letak ihram dia tak lama dengan dia. Kalau ifrat, walaupun nak kena dam dekat macam 10 hari, 10 hari ni berbagai kemungkinan dia tidak tidur juga. Dia pun nanti kena dam dekat. Kalau dia tu, saya galakkan kalau boleh buat tak lagi. Walaupun nanti buat hari juga, nanti saya cakap kalau nanti banyak yang umur, nanti akan buat. Jadi kita kena ikut mana sesuai untuk kita. Ya. Memanglah semua orang yang nanti, tapi kalau kita tak sesuai pun susah juga. Semua nak ambil waktu untuk abdan, tapi tak kena pada tempat pun susah. Jadi kita mengikut kemampuan kita, supaya kita dapat kurangkan daripada melakukan kesilapan, daripada kena bayar dam. Mengikut kemampuan individu. Sebab tu saya bilang, bila awak nak buat haji, awak kena bilang dengan travel agent awak nak buat haji apa dulu, ifrat ke tamattu, ataupun nak buat haji kiran. Kasih tahu dulu, jadi awak tahu. Sebab tu kita nak ada ilmu. Kalau kiran apa makna dia, kalau tamattu apa makna. Tak, kalau tamattu kita kena buat umrah dulu. Umrah dah habis. Tak, awak dah boleh balik Shisha, dah tahlul balik Shisha, awak relax. Ini dekat Shisha Pihak Pakman Museum Haji. Shisha tak ada apa-apa. Tak, nanti biasanya saya akan bawa lah diorang solat jemaah dekat masjid sana pun ada. Kadang-kadang kita sendiri solat jemaah sesama kita pun ada. Ini dalam Shisha Pihak Pakman. Apartmen tidaklah sehebat hotel tapi okey, dia bersih juga, boleh. Duduk, lepas tu awak nak shopping apa tu semua awak free and easy. Nanti berehat hari kedua, hari ketiga buat umrah lagi, balik lagi, shopping, relax. Itu saja haji tak? Kena tunggu sampai 8 hari bulan Zulhijjah, baru kena pakai ihram lagi. Itu dia panggil ihram haji pula. Pasal umrah dah habis kan, ni ihram haji. Okey, ini baru dia peak hours awak pergi haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini dia. Dia pergi manasik dia start. Ini awak kena jaga 3 hari, bermula daripada 8, 9, 10. Semua hari-hari ini ada nama-namanya yang tersendiri. Jadi awak kena faham nama-nama yang bermula daripada 8 sampai 13 Zulhijjah. Okey, awak kena perhatikan baik-baik. 8 Zulhijjah dikenali sebagai hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah dipanggil hari Wukuf. Ada nama-nama hari Wukuf ke Arafah. 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, hari yang kita akan keluar daripada Arafah pergi Zulkhulaifah untuk ambil batu. Lepas tu nak kena lontar Jamratul Aqabah. Jamrah Aqabah awak dah buat, awak dah boleh tahlul. Tahlul haji. Itu dia panggil tahlul awal. Ini haji bila umrah tak mungkin kan? Tahlul ada 2 jenis tahlul. Satu dia panggil tahlul awal, lagi satu dia panggil tahlul sani. Sani yang kedua, maknanya 2 kali tahlul. Jangan confuse dengan nafar. Nafar awal dengan nafar sani. Sani bukan? Sani. Okey. Dia ada 2 kali tahlul haji, ada 2 kali nafar. Awak nak buat mana satu? Nafar awal ke nafar sani? Awak mesti nak buat ni 2 tahlul. Okey. Yang 11, 12, 13 Zulhijjah dikenali sebagai hari tasyrik. Ada jemaah haji, dia duduk sampai 12 Zulhijjah dekat Mina. Lepas tu dia keluar. Dia tak masuk Mina lagi, boleh. Itu dia panggil nafar awal. Ada yang duduk sampai 13 hari Zulhijjah baru dia keluar. Itu dia panggil nafar sani. Ada 2 cara haji ni. Okey, kita ambil salah satu dulu. Perjalanan dia tadi daripada ini Mekah, dia sebenarnya Shisha ni Shisha, awak kena masuk Mina pada 8 hari bulan Zulhijjah.
Dia panggil hari tarwiyah tadi. Bila nak masuk ni, awak kena pakai ihram, awak kena jatuhkan niat haji. Tapi awak jatuhkan niat haji dekat kawasan Mekah ataupun kawasan Shisha tu, kan, itu tempat tanah haram. Sebab tu awak kena dam haji tamattu. Yang haji ifrat tak kena dam sebab dia jatuhkan dekat kapal terbang tadi. Nah, dia akan masuk Mina. Mina ni kawasan kemah. Sebab Nabi dulu pun buat macam itu. Nabi masuk 8 hari bulan Zulhijjah, dia panggil hari tarwiyah. Tarwiyah ni untuk apa Nabi masuk Mina? Nabi masuk untuk bersiap-siap esoknya 9 hari bulan nak masuk Arafah, nak wukuf ke Arafah. Sebab wukuf merupakan rukun haji. Kalau tak wukuf tak sah haji. Nanti daripada Mina 8 hari bulan berehat, 9 hari bulan masuk Arafah. Lepas maghrib 9 kita masuk Muzdalifah, ambil batu kat sini, kena duduk sekurang-kurangnya sampai separuh malam, ataupun dia panggil sampai lepas midnight, 12.30 pukul 1 pagi baru kita boleh move in balik Mina balik. Kena duduk ni nanti saya tunjuk tempat dia duduk, open space je, tak ada bumbung, tak ada apa, ramai-ramai duduk. Balik Mina balik untuk buat jamrah. Kan awak masuk Mekah ni kan, nak masuk kan 8 hari bulan kan pakai ihram kan, ini pun dalam ihram juga. Patah balik 9, 10 pun ihram. 10 ni awak balik sini lepas midnight, taruhlah subuh 10 hari bulan Zulhijjah, subuh ni awak jamrah Kaabah dah habis, awak dah boleh buka ihram. Baru DP haji tu dia panggil awak dah boleh tahlul lah, maknanya kan? Dah boleh tahlul awal. Tahlul sani belum lagi. Benda awak dah boleh buat, maknanya dah boleh pakai minyak wangi, dah boleh pakai baju biasa, semua dah boleh. Cuma tahlul awal tak boleh buat yang berkait dengan suami isteri. Bersetubuh masih belum boleh lagi. Ini dia tak boleh. Yang berkait dengan suami isteri tak boleh. Tapi yang lain dah boleh. Habis bila pula boleh nanti? Dengan suami isteri selepas tahlul sani. Yang kedua tahlul baru boleh. Tahlul sani ni tengok, kalau awak nafal awal, maknanya awak dah boleh buat tahlul sani 12 hari bulan. Kalau awak nafal sani, awak 13 hari bulan Zulhijjah baru awak boleh tahlul yang kedua. Itu dia punya beza dia. Okey, dekat sini dah jamrah, awak dah boleh tahlul. Okey, ini cara dia lagi sekali ya tengok kawasan masyair haji ni, tempat kawasan-kawasan buat haji Okey, ini DP distance je lah. Saya ambil DP kawasan distance, berapa jauh, berapa kilometer kan. Yang pentingnya kita nak tahu perjalanan dia. Awak ikhram haji dekat Shisha 8 hari bulan, pakai ikhram, masuk Mina 8 hari bulan Zulhijjah. Boleh? Okey, 8 Zulhijjah ni awak masuk, dia panggil hari tarwiyah. Awak duduk 1 hari 1 malam dekat Mina. Mina ni kemah, bukan apartmen, bukan hotel, kemah. Tapi kemah sekarang dah okey, ada blower, ada apa, selesa lah juga ada aircon, ada apa semua okey. Jadi yang ini 9 hari bulan awak kena masuk wukuf dekat Arafah hingga matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah. Maknanya awak kena duduk dekat Arafah tu 9 hari bulan pagi tu, awak kena bergerak masuk Arafah. Bermulanya waktu haji tu sebelum matahari tergelincir, maknanya sebelum zuhur sampai maghrib matahari terbenam, awak kena duduk kat Arafah. Lepas maghrib awak move out. Kalau awak tak duduk between zuhur sama maghrib, tak sah awak pergi haji. Duduk sekejap pun tak apa, 1-2 minit berhenti pun tak apa. Lepas tu awak nak keluar. Biasanya jemaah Singapura akan keluar lepas maghrib 9 hari bulan. Kalau dah lepas maghrib, dia dah kira 10 hari bulan. Nah, kalender Islam kan lepas maghrib tukar 10, dia dah ada dekat Muzdalifah, dia mabit. Mabit ni maknanya berhenti sejenak. Dekat mabit dia duduk pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa dia buat? Dia buat batu, ambil batu. Lepas midnight, biasanya pukul 12 ke atas, pukul 1-2 pagi, dia akan naikkan kita bas ni. Ni semua naik bas pergi jamrah Aqabah ni dekat Mina.
Awak dah habis saja jamrah Kaabah kat Mina, awak dah boleh tahlul awal. Dah habis. Nah, ini dah subuh Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni maknanya apa? Hari Raya Haji. Tak? Awak boleh solat hari raya dekat Mekah boleh, awak nak solat dekat Mina pun diorang ada solat. Aidil Adha pun boleh, boleh. Tak? Lepas tu dekat Mina 10 hari bulan dah lepas solat raya, diorang buat korban. Siapa nak buat korban, nak buat akikah, semua boleh. Sana banyak orang buat. Kalau awak nak, awak jangan travel agent, awak nak beli beberapa ekor kambing, awak nak korban pun boleh. Buat kat sana sekali pun boleh. Banyak jemaah-jemaah kita juga yang buat korban kali. Okey. Ada jemaah daripada Muzdalifah, dia tak balik Mina untuk tahlul awal, dia nak masuk Mekah terus pun boleh. Tapi dia balik Mekah balik, dia kena tawaf dengan sa'i dalam keadaan ihram. Biasanya Singapura punya jemaah dia tak buat gitu. Singapura punya jemaah dalam keadaan ihram lontar dulu, dah tahlul, masuk sini dah tak payah pakai ihram. Lagi senang macam tu. Jadi awak sa'i dan tawaf, kan, tawaf dengan sa'i ni tak payah pakai ihram. Awak dah tahlul awal. Dah tahlul awal. Nanti dah habis sembelih kambing semua kan, 10 Zulhijjah tu awak boleh masuk Mekah balik 10 bulan Zulhijjah. Awak tawaf, awak sa'i, dah habis awak pergi ibadah haji. Tinggal awak pergi 3 hari tasyrik pula, awak kena jamrah. Okey. Dah habis tawaf, dah habis sa'i pada 10 hari bulan Zulhijjah. Yang ini dia panggil tahlul thani, yang kedua kali bertahlul. Ini baru yang berkait dengan suami isteri pun dah boleh. Maknanya dari sini sampai sini masih belum boleh lagi. Kalau lepas pada ni yang kedua tahlul dah boleh. Okey, dah boleh. Awak dah balik dekat Mina pula. Nak duduk dekat Shisha ataupun duduk dekat Mina Kemah. Awak bekerja pula kat sini, sama ada awak kena jalan kaki daripada Kemah pergi tempat jamrah, atau daripada apartmen pergi tempat jamrah. Tempat jamrah apartmen dekat. Kadang-kadang orang tak nak berduduk Kemah. Ada company dia duduk kat Kemah, kan? Ada company macam travel agent Al-Firdaus, dia duduk kat Kemah, dia tak duduk dekat Shisha. Shisha ni kalau nak pergi tempat jamrah, yang saya tak berapa suka bila kita nak duduk kat sana, tak boleh duduk tinggi-tinggi, duduk sampai lepas midnight, tak boleh. Nanti Arab sana halau. Asyik kena halau je fed up kan. Pada saya baik duduk dekat Mina punya kemah. Sebab Nabi pun dulu duduk kemah kat Mina juga. Lepas tu tiap-tiap petang nanti kita jalan, pergi kemah, balik malam lepaskan midnight pukul 2-3 pagi kita berjalan sampai dekat Mina. Ini jalan kaki ada jauh sikit, at least dalam masa 1 jam berjalan kaki. Tapi kalau awak jalan ramai-ramai tak rasa penat. Ramai-ramai jalan tak rasa penat. 1 jam ada lengit. Ini paling hektik punya tempat. Dia pergi jalan tu jauh. Kalau orang yang malah nak berjalan, dia duduk kat Shisha, lepas tu jalan dekat, tak sampai 1 jam dah, maybe dalam 10 minit dah sampai, 10-15 minit. Tapi tak boleh duduk kat situ. Awak mesti beralih. Awak pun nanti nak pedak sendiri, bergaduh je dengan polis Arab sana. Diorang tak boleh tahan kan. Awak nak duduk. Kalau dekat di Mina, awak boleh duduk relax, baca Quran, baca kitab, tak ada pressure. Ya, lepas 1-2 pagi awak boleh keluar pelan-pelan, jalan sampai sana, awak lontar. Lepas lontar awak boleh balik Shisha tidur. Dia macam ni. 3 hari je. Okey, dia punya perjalanan ni, kalau saya bilang ini kat Shisha mana yang Pak Ben ini Shisha. Ini tempat melontar jamrah. Mina kat sini. Yang kemah ni Mina. Kira ini pun kawasan Mina jugalah. Tapi biasanya kemah Singapura ni jauh sikit. Nasiblah saya pernah pergi dekat, tapi ada masa pun saya kena pergi jauh juga. Singapura ada yang suka duduk apartmen. Petang nanti daripada maghrib diorang akan masuk kawasan Tanah Haram ni. Nanti lepas midnight diorang keluar balik. Tapi between maghrib sampai kat lepas midnight ni, polis selalu kacau kat kawasan dekat-dekat sini. Diorang tak boleh lontar sampai selagi belum midnight. Diorang kena tunggu sampai midnight. Saya pula petang lepas asar, saya suka ikut diorang naik bas pergi sini. Sini bawa saya jalan kaki 1 jam berjalan dah taruh. Ini slow berjalanan 1 jam. Biasa 45 minit, 50 minit dah sampai.
Duduk kat Mina, jalan kaki. Bila after midnight, pukul 2 pagi dah taruh 2 AM jalan. Pada time pukul 3, pukul 4 kan. Okey, lontar. Lepas lontar dah habis, awak balik. Siap awak tidur kat sisa. Ni dah subuh. Dah subuh. Lepas subuh awak tidur, breakfast semua dekat apartment. Nanti lepas asar masuk balik sini. Lepas midnight masuk balik sini. Subuh masuk balik, gitu je. Cuma jalan dia jauh sikit. Tapi jalan yang ni biasanya saya suruh sampaikan bas. Semua jalan sini, jalan kaki. Itu cara dia. Yang jadi penat dia ini je lah, perjalanan dia. Untuk nak lontar Jamrah Aqabah, dia ada 3 Jamrah. Jamrah Aqabah, Wusta sama Ula tu. Ini awak kena buat. Kalau awak buat 11 sama 12 hari bulan, lepas tu awak terus keluar, itu dia panggil nafar awal. Kalau awak buat sampai 11, 12, 13, baru awak keluar, itu panggil nafar sani. Itu cara dia. Okey, kita tengok keadaan jemaah lelaki dengan perempuan. Ini saya dah bilang tentang dia punya mekat kan, tempat dia. Persiapan dekat apartmen pula, apa nak buat. Ini dia dah bilang tadi, mandi sunat ihram dekat apartmen. Lepas tu pakai ihram. Lepas tu pakaian ihram ni macam gini, kita dah pakai sama juga, full ihram Ini macam dah tunjuk kemarin, full ihram. Ini yang 8 hari bulan dekat apartmen solat sunat ihram, niat dekat apartmen, shisha, baca talbiyah, dia sunat ihram. Solat sunat ihram dah habis, solat sunat ihram, awak jatuhkan niat haji. Ni haji tamatuk pula, jatuhkan niat haji. Kalau haji ifrat, awak dah jatuhkan dekat kapal terbang. Haji tamatuk belum jatuhkan lagi niat haji. Yang tadi kapal terbang, awak jatuh niat umrah. Betul tak? Ini bawa jatuhkan niat haji 8 hari bulan. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, ini untuk orang haji Okey, lepas tu niat sama juga, ada niat bersyarat dan sebagainya. Takut-takut ada uzur dan sebagainya, awak kena dam. Tapi kalau niat bersyarat tak payah dam. Atas keuzuran kan. Okey, ni semua nanti niat-niat dia semua ada. Ni niat bersyarat dia, awak boleh lafazkan dalam bahasa Arab pun gini boleh. Nawaitu al-hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fatahaltu. Ta'ala dah tinggal lah. Dia ta'ala, lillahi ta'ala. Ini makna cakap Melayu pun boleh. Sahaja aku mengerjakan ibadah haji dan aku berikhram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, ketika itu aku menjadi halal. Maknanya awak dah boleh tahlul tanpa bayar dah. Kalau waktu jatuhkan niat dekat apartmen 8 hari bulan, 8 hari bulan, takut-takut 9 dekat Arafah awak uzur pula kan. Jadi 8 2 hari bulan sebelum pergi masuk Mina. Dari 8 hari bulan, hari Tarwiyah sebelum masuk Mina, dah boleh baca ni. Jatuhkan niat bersyarat dia panggil. Okey, ni sebab dam dam kalau boleh saya tak nak fokus sangat, sebab saya kalau boleh tak nak korang mengenai dam. Okey, selepas niat haji di apartmen shisha, maka bermulalah pantang larang ihram hingga bertahlul. Ini dah start pula. Lagi sekali punya recycle tau. Macam tadi kat terbang umrah kan, jatuh niat dekat yang lam-lam dah start. Ini dekat shisha dah start. Masuk mana? Mina, dia panggil hari Tarwiyah. Okey, ini sama juga. Pantang larang sama macam umrah. Sama, apa yang umrah tak boleh, haji pun tak boleh juga. Sama. Okey, dari terus shortcut masuk yang hari Tarwiyah dulu, supaya awak nampak dia punya gambaran. Okey, kita kena ingat antara wajib dengan rukun haji. Wajib haji ada 6. Kalau awak tak buat salah satu daripada dia, sah haji tapi kena dam. Haji awak sah tapi kena dam. Contoh, awak tak niat ihram dekat Mekah, awak tak menjaga pantang larang ihram, awak kena dam. Sebab itu orang yang buat haji tamatuk kena dam, sebab dia jatuhkan niat bukan dekat Mekah, dia jatuhkan niat dekat shisha. Shisha bukan Mekah. Itu yang buat haji tamatuk kena dam.
Haji ifrat Ustaz tak kena, sebab haji ifrat jatuhkannya akan terbang mikat. Jadi ifrat tak kena. Ini perbezaan dia. Jaga pantang larang sama. Mabit berhenti sejenak bermalam ataupun bermalam di Muzdalifah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Awak tak nak bermalam boleh, tapi kena dam. Ini wajib semua kena dam. Melontar jamrah, awak tak nak lontar pada 10 Zulhijjah boleh, kena dam. Mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Awak tak nak berhenti kat Mina, awak nak duduk kat Shisha pun boleh. Tapi kena dam. Maknanya awak tak berhenti sejenak. Sebab tu kena masuk kawasan Mina. Dan tak boleh tidur kat sini. Dia kena masuk lepas maghrib, lepas midnight baru keluar. Mesti nak masuk. Tapi masalahnya kena halau itu saja. Arab sana memang polis dia tak kasi Lombok tempat jamrah. Nanti terlalu ramai susah kat sana. Okey, melontar ke saya tak tahu Salim mana dia duduk sini kan. Saya jalan lebih tu situ. Diorang kena masuk, kena halau, bergaduh-gaduh tau kadang. Saya pula malas nak gaduh-gaduh dengan Arab polis ni. Baik aku duduk dan diam. Duduk lepas maghrib, boleh sembahyang maghrib, maisyak kat kemah, tidur. Lepas minat kita keluar balik. Jadi kita pun tak pressure. Kita jalan. Macam mana? Shisha keluar lepas minat pergi lontar. Tak boleh, pasal kita nak ada dalam kawasan Mina ni. Mesti nak separuh malam. Maknanya daripada lepas maghrib sampai lepas midnight. Mesti nak ada around this area. Macam ni kat Shisha bukan tanah haram ni. Ni macam tanah halal. Kalau boleh tidur sini midnight okey. Keluar je kan. Macam sini awak kena duduk. Macam ini dah okey sebab lepas asar awak dah pergi. Awak dah maghrib, dah isyak kat sini semua. Tinggal lepaskan midnight jalan je. Ada orang tak suka jalan, suka sini. Tapi saya pula tak suka sini sebab kena halau. Saling kena halau, dia cerita kena halau. Dia tanya dia duduk sini dia kena halau. Selalunya kena halau. Tak tentram lah duduk polis halau. Orang jadi bingit lah kena kan. Pasal daripada maghrib sampai lepas midnight dia asyik kejar je kita. Tak asyik duduk dia halau. Dah duduk dan diam. Nanti lepas pukul 12 1 pagi kita jalan pelan-pelan. Kalau kat Mina tak ada orang kacau. Mina memang tempat kemah dia. Okay, yang rukun haji kalau tak buat tak sah haji. Tahun depan kena buat haji lagi. Rukun tak boleh main-main. Awak ada duit nak bayar dam pun dam tak laku. Sama juga umrah, rukun umrah awak tak boleh skip. Awak mesti nak buat. Awak ada duit nak bayar dam pun tak laku awak bayar duit. Ini rukun haji. Sama macam rukun umrah. Cuma haji ada lebih satu rukun. Rukun apa? Yang nombor 2 tu wukuf dekat Arafah. Yang lagi 5 ni semua sama. Sebab tu haji ada 6 rukun. Kalau umrah ada 5 rukun. Dia terlebih pada wukuf je. Umrah tak ada wukuf. Ini perjalanan dia dari Shisha. Maknanya apartmen 8 hari bulan tu awak akan masuk Mina. 8 hari bulan. 9 hari bulan masuk Arafah. Nanti lepas maghrib dah kira 10 hari bulan kan, orang masuk Muzdalifah, Pemok Batu. Dan malam tu juga dah lepas midnight tu juga, kalau lama-lama pun subuh dah sampai Mina balik untuk Jamrah Aqabah. Lepas Jamrah Aqabah awak dah tahlul awal. Dah tahlul awal awak dah balik Shisha balik. Dah pakai baju biasa balik. Duduk apartmen, relax je lah. Maknanya dah habis sampai tahlul awal. Tahlul Sani belum lagi. Lalu saat ni nanti tengok awak nak keluar 11 ke 12 hari 12 atau 13 hari bulan. Hari tasyrik. Ini cara dia. Yang saya buat color code ni semua tentang sunat wajib rukun supaya selalu orang ingat. Perbuatan dia tahu. Okey, Shisha ke Mina 8 Zulhijjah. Dia saya kalau color code ini biru kan. Biru ni maknanya apa? Maknanya hukumnya sunat. Ada orang 8 dia tak nak masuk Mina, dia terus duduk kat Arafah, dia tunggu sampai 9 pun boleh. Sebab dia sunat. Tapi siapa yang nak ikut Nabi, Nabi masuk Mina dulu. Tapi kalau tak nak ikut boleh juga sebab dia sunat saja. Ini Mina. Dia pergi kemah something like this. Keadaan kemah dia. Tapi ini kira dekat tempat jamrah dia.
Ini bukan kemah Singapura ni. Kalau kemah Singapura jauh tempat Jambra, dapat 1 hour berjalan kaki. Tempat Jambra ini tempat Jambra, tempat lontar dia. Sekarang dah okey lah, dah bertingkat-tingkat. Last kali sebelum dia buat bertingkat, saya nampak depan mata saya tahun 2004 ada stampede, orang jatuh dari atas. Saya pula kena duduk relax kat depan. Saya kat dah main-main ke apa? Macam tak percaya saya, betul. Depan mata saya 2004. Itu time Singapore pergi kemah dekat dengan tempat lontar. Kita boleh nampak tahun 2004. Ini keadaan kemah kan, yang dekat Mina habis. Dah duduk lah, longgok. Gini tau kemah dia. Tapi okey, ada blower, ada apa semua. Ini keadaan kemah dalam Mina. Ada orang tak suka nak duduk kat apartmen, ada katil, ada apa kan. Tapi itulah masalah tu, kena halau lah. Ini lepas asar kan orang. Ini tak, ini belum. Inilah hari 8 hari bulan, hari Tarwiyah, 8 hari bulan Zulhijjah. 9 hari bulan Zulhijjah ni, ni saya jumpa Habib Zainal. Okay. Ini masih 8. Ini semua hari Tarwiyah lagi, 8 hari bulan. Nanti kat kemah masing-masing ada lah, masing-masing company pay banner supaya ada banyak kemah. Kita pun masuk salah kemah pun ada je. Nah, orang boleh confuse sebab kemah ada semua sama. So based on banner, biasanya based on banner. Okay, 9 Zulhijjah dari Mina kita akan masuk Arafah. Ini doa nak berangkat pergi Arafah. Semua ada pembacaan dia. Dia lebih kepada pembacaan doa saja. Ini dah ada jalan moving daripada Mina masuk Arafah. Ini kita masuk Arafah. Arafah pula kemah dia will become like that. Ini Arafah pergi kemah. Dalam dia pula, ini doa sampai Arafah. Masuk maksud wukuf. Wukuf berada di bumi Arafah walau 1 saat sekalipun dalam sebarang keadaan. Bermula daripada tergelincir matahari, mana awak mesti nak ada daripada zuhur sampai sehingga sebelum terbit fajar yang subuh. Tapi biasanya kita Singaporean maghrib kita keluar. Okey. Ini keadaan kemah wukuf 9 hari bulan. Dia duduk longgok gini kan. Gini aja dalam kemah dia. Ini selalu lepas saja zuhur, diorang solat zuhur, diorang jamakkan sekali, jamak zuhur dengan asar. Lepas tu diorang akan banyakkan berzikir, berwirid, berdoa. Ini secara berjemaah. Nanti masing-masing travel agent diorang ada sendiri berkemah, ada tukar-tukar ustaz lah yang bimbing. Dia baca ni, dia baca tu, semua ikut ramai-ramai. Itu je. Yang ini ada yang kepanasan nak duduk luar pun boleh. Tapi kalau boleh jangan banyakkan duduk luar. Kalau dapat duduk dalam sama-sama doa-doa. Sebab ini tempat dia waktu mustajab doa, hari Arafah. Rugi orang ada berdoa kat dalam, awak ada kat luar duduk sembang. Naklah try kat dalam. Tapi kalau rasa macam nak perihat, ambil angin luar sekejap, boleh masuk balik. Duduk luar masuk boleh. Doakan duduk sampai waktu wukuf yang abdal. Wukuf abdal ni maknanya lepas zuhur tu diorang banyak akan berdoa. Okey, ini kawasan dia. Yang duduk kat luar ni pun melambat juga ni. Dia macam duduk sekejap, okey, nanti masuk balik. Jangan duduk. Ada buat pot lah kat luar, rokok, relax, steady je kan. Alamak, nak tegur pun members lah. Okey lah, pandai lah korang, aku cakap tak. Pergilah. Dah sampai waktu yang mustajab doa, awak lagi kat luar pula, lagi jangan sebab. Ni kat dalam, awak nak baca Quran ke, nak apa ke, dah habis doa. Okey. Okey. Sunat berwukuf daripada hadas dan kekotoran. Itu sunat. Solat berjemaah sunat, bertalbiah, berdoa, berselawat, beristighfar, berzikir, membaca Quran, itu semua sunat. Perbanyakkan baca Quran waktu hari wukuf. Okey, doa pada hari Arafah. Doa yang abdal biasanya dia buat lepas waktu asar sebelum maghrib. Nanti lepas waktu asar sebelum maghrib, masing-masing travel agent ni dia bawa dia pergi jemaah keluar pada kemah masing-masing menghadap ke arah kiblat. Dia akan doa masing-masing. Ini kat luar kemah. Ini lepas asar. Antara waktu mustajab doa hari Arafah tu lepas asar pun antara dia sebelum matahari terbenam. Ini semua nanti
travel agent bawa ada back group, ni saya bawa group saya, saya doa ramai-ramai, doa ikut je kat belakang, aminkan doa tu aja. Tapi kalau awak rasa awak ada doa awak sendiri, start dengan baca doa ni, tak apa, saya juga awak baca sendiri, saya baca dengan jemaah yang nak ikut saya. Benda ni tak compulsory, saya ikut buku, tapi orang tak saya nak baca doa saya sendiri. Mungkin ada orang ada lain permintaan, boleh. Ada pula dia ikut saya dan lepas saya dah habis doa, dia nak sambung dia doa ni pun boleh. Ni terserah, saya tak ada masalah buat ni. Okey, ni semua doa-doa yang saya baca dalam buku ni. Saya akan baca semua doa-doa ni. Awak kerja amin aja. Tapi awak nak baca aminkan pun boleh, lepas tu awak tambah doa awak sendiri pun boleh. Ni makna bahasa Melayu pun boleh. Dalam buku ni semua ada panduan dia. Ni lepas asar berdoa. Dah habis tu, masuk 10 Zulhijjah, maknanya dah lepas maghrib kita akan mula masuk ke Muzdalifah. Muzdalifah ni apa kita buat? Kita kena ambil batu pada malam dia. Okey. Awak kena duduk lepas maghrib sampai lepas midnight. Dia ada tulis sini, Muzdalifah start here. Maknanya awak kena masuk dalam kawasan haram dia. Dia ada tanah halal, tanah haram. Awak kena masuk dalam kawasan tanah haram dia sampai lepas midnight, at least pukul 1-2 pagi. Ni kawasan dia. Dia ada lepas pada kawasan haram dia, awak mesti ada dalam kawasan tu. Yang pakai wheelchair pun kena tolak juga, masuk juga kawasan tu. Awak kena mabit, bagaimana bermalam kat Muzdalifah, menginap atau bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, selepas daripada wukuf tadi kan, wukuf ke Arafah. Wajib bagi orang yang melakukan haji untuk datang ke Muzdalifah pada malam nahar dengan cara menginap atau melawati sepintas lalu. Malam nahar ni malam raya maknanya. Malam raya kan, malam nahar besok pagi dah raya haji dah 10 Zulhijjah. Okey. Ni dia mabit ni. Apa awak buat? Berada di Muzdalifah walaupun seketika mulai separuh malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Sampai sebelum terbit fajar dah boleh keluar. Maknanya 1-2 pagi dah boleh keluar pergi Mina lontar jamrah. Ni keadaan dia dekat Muzdalifah. Tak ada bumbung, tak ada kemah, tak ada apa, open space dia. Tidur gini je longgok. Gini tak keadaan Muzdalifah. Hujan-hujan nasib dia. Tapi so far saya pun tak pernah kena hujan. Saya dah berapa kali haji, saya dah pernah kena hujan lagi tau. Wallahualam, tak apa macam mana kena, saya tak tahu. So far tak pernah hujan pula. Saya pun tak tahu. Soalan pun boleh susah juga nak jawab. Saya tak pernah kena. Saya dah berapa kali saya tak pernah kena. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau hujan pun orang terabur macam mana saya tak tahu. Kesian juga kalau hujan. Okey, batu dia awak kena pungut. Sementara nak duduk pungut batu, nak tunggu lepas midnight, perbanyakkan amalan sunat seperti apa? Baca talbiah, berdoa, berzikir, solat sunat ataupun mengutip batu untuk melontar. Dia disunatkan ambil batu dekat kawasan Muzdalifah. Banyak batu-batu tepi tu. Tapi sekarang Saudi ada buat batu, ada orang pungut sendiri kan. Saudi pun bagus juga, dia ada siapkan batu dalam ni. Dah siapkan. Dia kasih, tak ada kasih, dia kasih free. Kadang-kadang kat Arafah dia kasih. Kalau orang kasih batu gini, awak ambil. Batu dia dalam ada total 70 biji. Awak kena pastikan ada 70 biji. Ini lah 7 biji untuk Jamrah Aqabah 10 bulan. Yang ni 21 11 12 13. Jadi total 70 biji. Awak ambil, kalau ada kasih awak ambil. Lagi senang, awak tak payah nak pergi collect, nak pergi torchlight, nak ambil malam-malam tak nampak, ambil. Saya dapat banyak ni. Kadang-kadang yang dapat-dapat saya kasih. Orang tak payah ambil, saya ada. Orang kasih, jemaah saya kasih dulu. Dan leceh juga orang tua kan, nak bongkok-bongkok, gelak-gelak cari batu kan. Okey, ini doa dia yang ada dekat malam Muzdalifah tu. Okey, terus kita pergi mabit kat Muzdalifah. Hukum mabit di Muzdalifah, meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i, tanpa bersebab adalah berdosa. Dan diwajibkan dam, kena bayar dam. Siapa tak pergi malam kat Muzdalifah tanpa sebab, dia dikena berdosa dan dia kena bayar dam.
Okay, daripada Muzdalifah, lepas midnight tu, awak masuk dekat Mina balik. Mina ni, awak masuk sampai Mina, ada doa dia, doa masuk Mina ni semua. Awak kena lontar jamrah Aqabah. Satu batu, satu jamrah saja. Yang wusta sama ula tak payah. 10 hari bulan tak payah. Nanti yang 11, 12, 13 baru ya 3 jamrah. Ni satu jamrah. Ni kita dah dalam perjalanan ni, daripada Muzdalifah ni nak masuk Mina. Ini tempat jalan nak masuk Mina, nak pergilah jamrah. 7 biji batu saja pada 10 hari bulan Zulhijjah. Selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbenam matahari. Sampai sebelum terbenam awak kena buat jamrah. 7 biji. Ini kawasan jamrah dia. Batu dia sekarang ada ni. Ini masuk jamrah Aqabah masih dalam keadaan ihram Yang ini bukan jamrah ni. Ini tempat kawasan jamrah ni. Ini yang pakai ihram ni. Dia dalam keadaan ihram. Okey, masuk waktu melontar. Yang kedua, nak lontar dia pula melontar dengan batu. Tak boleh lontar daripada selain batu. Ada orang tengok sana terlalu ekstrim kasut mana buat lontar, dia terlalu geram Tak boleh. Dia mesti nak lontar dengan batu. Batu pun tak perlu besar, batu kerikil kecil, syarat dia. Dia sebagai simbolik kita melontar syaitan. Hendaklah melontar dengan tangan. Pakai elastik pun tak boleh. Ada pakai elastik kan, ada orang viral kan, semua tak boleh. Dia kena pakai tangan lontar. Melontar dengan gaya lontar, maknanya gaya lontar macam gini je. Ada bacaan dia semua, dia gaya lontar. Ikut gaya-gaya lontar je dah. Okey, melontar satu persatu, tak boleh ambil 7 biji kali proof satu kali, tak boleh. Satu biji sampai 7 biji baru habis. Yakin batu lontaran termasuk jamrah. Termasuk jamrah maknanya apa tahu? Awak kena yakin batu tu masuk dalam lubang dia ni. Ataupun dia kena gini, dia masuk. Kalau awak lontar terlalu kuat, dia bounce balik, itu kira tak masuk. Kadang-kadang orang lontar ni ikut nafsu, nak kuat sangat kan, jumpa syaitan kan, kali terkeluar balik, tak masuk dalam lubang jamrah dia. Tak boleh. Dia mesti nak syarat je, dia jatuh bawah. Besar lubang dia tak apa, dia janji masuk kat bawah. Okey, tujuan tidak terpesong selain melontar. Jadi tujuan awak semata-mata nak melontar ni dengan niat yang awak ni sedang melontar syaitan sebagai simbolik. Macam kita istilam sebagai simbolik, kita cium Hajar Aswad. Yang ni simbolik kita lontar syaitan. Okey, cukup 7 batu dengan yakin. Awak kena pastikan lah awak lontar ada 7. Kadang-kadang 6 ke 7 ni, awak kalau tak yakin, biar 8 pun tak apa. Yang penting awak yakin. Ini cara keadaan lontar dia. Kalau nak yakin, biasanya saya ajak jemaah pergi kat lontar ni, saya suruh diorang keluarkan beg plastik yang batu banyak-banyak, keluarkan 7 biji dia. Keluarkan, genggam. Batu tu masuk dalam beg, awak genggam 7. Jadi apa yang awak genggam kalau dah habis, dah 7. Kalau nak ambil daripada beg, awak kan terlupa tau ada berapa awak ambil kan. Jangan ambil daripada beg, 7 biji awak genggam. Jadi 7 yang kat tangan kiri ni kalau dah habis pergi tangan kanan, maknanya dah 7. Itu awak lebih yakin lagi. Ni dia batu ni. Mesti nak pastikan dia masuk dalam lubang ni. Kalau lontar terlalu kuat, dia bounce balik, dia tak counter itu lontaran. Awak kena extra lagi lontar. Dia lontar syarat dia. Ni semua dalam keadaan ihram dia lontar. Yang 10 hari bulan tu. Ni kawasan dia ni. Satu saja tempat lontar dia, jamrah Aqabah. Wusta dengan ula tak payah. Wusta dengan ula nanti yang hari tasyrik 11, 12, 13 baru kena 3 lontar. 7 batu je dah habis. Bila dah habis 7 batu ni, ini bacaan-bacaan dia nak lontar kan. Awak kena baca doa-doa dia macam ni. Awak ikut je bacaan ni, ataupun orang ikut bacaan Melayu pun boleh juga. Allahumma ij'alhu hajja mabrura kan. Ini semua bacaan-bacaan dia semua. Dalam buku semua ada. Biasanya saya akan baca, dia orang akan ikut. Lepas tu saya lontar sama ikut lontar. Itu je. Awak ikut je mutawif. Awak dah akan bawa dia gini. Okey, 10 Zulhijjah dia panggil tahlul awal. Melepaskan diri daripada keadaan ihram setelah melakukan 2 dari antara 3 perbuatan alternatif haji awak kan.
Okey, maknanya awak dah melontar jamrah akabah, awak dah boleh bercukur tahlul awal. Kalau melontar jamrah akabah, lepas tu awak nak pergi tawaf pula. Tak, lepas tawaf awak nak kena sa'i, lepas tu bercukur, itu dia panggil tahlul sani. Ini tahlul awal dah habis. At least tahlul awal awak dah set. Ada daripada Mina, daripada Muzdalifah, dia tak masuk pergi jamrah, dia terus masuk tawaf dulu, sa'i, dia bercukur. Itu pun boleh. Tapi leceh dia apa? Awak tawaf sa'i dengan keadaan ihram. Baik awak lontar saja, lontar senang sikit. Lepas tu awak dah habis, dah tahlul, awak datang tawaf nanti dengan baju biasa, tak payah pakai ihram. Iaitu dengan bercukur atau memgunting rambut yang dilakukan lebih awal ketika sudah sampai di Mina setelah mabit di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah dan setelah melontar jamrah akabah. Setelah lontar jamrah akabah, awak dah boleh buat tahlul awal. Tahlul awal awak buat, semua pantang larang ihram dah habis, kecuali yang berkait dengan hubungan suami isteri. Itu tak boleh lagi, itu tunggu tahlul sani nanti. Itu dia panggil tahlul haji, rukun. Sama juga tahlul awal ada, tahlul sani pun ada. Bermakna awak dah habis, awak dah balik awak punya apartmen dekat Shisha, dah balik, dah tak pakai kain ihram lagi. Tinggal apa tau? Tinggal daripada Shisha ni dengan baju biasa, nak masuk Mekah balik, buat tawaf dengan sa'i haji saja. Nampak tak? Buat tawaf, sa'i haji, tinggal ni dua je. Dah habis tawaf, dah habis sa'i haji, bermakna awak punya ibadah haji dah habis, tinggal tunggu hari tasyrik pula. Hari tasyrik 11, 12, 13. Ini pula nanti minggu depan saya sambung hari tasyrik beribadah, ataupun saya masuk balik bab daripada tahlul awal ni. Lihat, tahlul awal ni dah habis. Minggu depan saya akan rewind balik daripada tahlul awal. Sebab saya nak awak nampak dia ada tahlul awal, ada tahlul sani, ada nafar awal, ada nafar sani. Okey, ada ni tak bab haji ke bab umrah tadi? Umrah okey. Umrah tak apa pun sangat. Haji ni ada confuse sikit. Boleh tak? Nak beli okey ni? Oh okey. Batu ni, dia batu daripada tanah haram. Biasanya orang terbawa balik sebab dia nak balik kan, dia masuk dalam beg dia orang. Kalau boleh tinggalkan, buang aja. Dah belen-belen kan, buang dekat Shisha pun boleh. Kat Mekah, kat Madinah pun boleh, tak apa. Madinah pun tanah haram pun ada tu. Itu mungkin tanah haram, buang. Tapi ada juga jemaah yang terbawa balik, nanti dia tanya dia, Ustaz bila Ustaz pergi umrah lagi? Saya bilang dia pedik, dia kasih saya batu, Ustaz buangkan balik Ustaz kat sana. Ada saya buangan. Saya banyak kali juga, saya pergi umrah pun orang kirim saya batu yang pergi haji, betul, terbawa balik. Buat balik, pasal batu tu dia punyaan tanah haram. Jadi kita balikkan pada tanah haram. Jangan buang kat Singapura, cakap pasal Singapura tanah halal. Saya tak tahulah, dia cakap nanti bawa balik tak boleh tidur malam lah, apa macam-macam cerita kan. Macam-macam cerita saya dengar. Tapi so far pada saya okey lah. Kalau dia memang asal dari tanah haram, kita balikkan daripada tanah haram balik. Selalu saya pergi umrah, orang tanya, nanti orang kirim saya batu, so buangkan balik. Kadang-kadang orang kirim salam pada makam Rasulullah. Ini semua nanti saya pergi Madinah, petang saya ajar cara nak pergi salam. Boleh, kalau boleh jangan bawa balik, buang terus. Pasal bila awak nak buang terus bila awak dah keluar pada Hisham, keluar pada Mina, nafar awal ataupun nafar sani, nak keluar tinggalkan Mina kan, awak buang je kat situ dah. Dia tempat banyak lah, tempat buang banyak lah. Boleh? Tak nak faham boleh sikit-sikit dulu. Reza belajar je buat haji ni, yang takut. Mudah-mudahan awak belajar, maknanya awak pun ada niat nak pergi, Allah akan mengabulkan niat-niat kita lah. Boleh pergi mana-mana, tapi kena pastikan balik kat situ balik. Tempat kita berhenti sa'i. Sama macam kita minum air tadi, patah balik tempat kita keluar sa'i. Kita nak sa'i kan, tapi berhenti kali kat sini orang ramai. Okey, kita pergi lepas sana lah solat. Dah habis solat, kena patah balik kat sini. Kalau nak lebih yakin, biar lebih sikit pun tak apa. Sa'i dia lebih, dia tak apa.
kena patah balik dekat tempat yang awak berhenti nak solat tu. Boleh. Ida nak tanya apa tak ada? Li okey. Amin okey ya. Boleh. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga surah wal as insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.